Ya, bersempena juga dengan setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, dianjurkan juga larian Ria Madani 2023 anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Baik, dan kita bersama dengan, iaitu saya kenalkan, seperti kenal, Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim merupakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Assalamualaikum, YB. Okey, terima kasih YB. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Muhammad Hilmi Dahlan merupakan Timbalan Pengarah Cawangan Kecergasan Nasional Jabatan Belia dan Sukan Negara. Okey, terima kasih Tuan Hilmi dan juga YB. YB, difahamkan sudah pelepasannya 7.30 pagi tadi, sepanjang 4 km. Boleh diceritakan sedikit mungkin penganjuran bagi larian Ria Madani 2023? Larian Ria Madani pagi tadi kita anjurkan khusus untuk peminat dan entusias yang selalu ikut program-program larian anjuran KBS. Dan pagi tadi pendaftaran sepatutnya dalam 4,000 lebih. Cuma uniknya pagi ini adalah pakaian tradisional. Yang paling tradisional pelbagai bangsa lah. Ada daripada Sarawak, Sabah pun ada. So memang itulah dia larian pagi tadi dan berlangsung dengan baik. Alhamdulillah. Jadi sambutannya bagaimana? Kalau kita tengok semuanya bersemangat ya. Sambutan pada saya sangat menggalakkan. Kita pun tak sangka rakyat Malaysia begitu kreatif dan menyahut cabaran kita untuk menggayung pelbagai jenis pakaian tu. Kita menjangkakan hanya segelintir sahaja. Tapi rata-ratanya daripada ibu, anak dan juga ayah pun sama menggayungkan pakaian tradisional. Bergenerasi tu. Sangat bersemangatlah benda tu. Dahsyat. Seawal jam berapa mereka tiba untuk? Ada yang hampir 6 pagi sudah berada. Sebab ada yang make up di sini. Jadi ada tapi awal tu bersemangat dengan, kalau tengok tadi ada yang daripada pakaian Sarawak. Memang dia pakai sepenuhnya pakaian Sarawak tu. Yang Dayak tu memang daripada awal dia dah siap semua dah. Maka pada saya, ini sangat menarik kan. Sangat menarik. Boleh kita kata larian penuh glamour tradisional. Betul. Betul. Okey, dan adakah ada hadiah yang ditawarkan ke dan sebagainya? Baik, untuk ini adanya fun run atau larian Rio saja. Kita menyediakan cabutan bertuah. Mana di hujung larian, selepas peserta berehat, selepas menikmati makanan, kita akan ada cabutan bertuah dan juga pakaian terbaik kepada peserta lelaki dan juga peserta wanita. Jadi mana yang terbaik tu kita akan bagi sedikit penghargaan lah kepada mereka. YB, mungkin di sebalik penganjuran larian Ria Madani ini ada hasrat yang ingin disampaikan oleh pihak KBS. Kita nak supaya dalam mana-mana kesempatan yang kita ada, mana-mana peluang yang kita ada, termasuklah dalam sambutan setahun bersama dengan Kerajaan Malaysia Madani ini, kita nak sentiasa terapkan elemen gaya hidup sihat tersebut. Dan tentu sekali fun run adalah salah satu aktiviti yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia, yang mana boleh bawa keluarga, boleh bawa kawan-kawan, boleh ajak semua sekali, pelbagai tema dan sebagainya. It's fun. Dan itu satu yang dah jadi aktiviti wajib lah bagi KBS sekarang untuk sentiasa adakan fun run. Sebab the requirement is very minimum. Penyertaan selalunya ramai. Jadi kita berharap supaya bukan sahaja fun run pagi tadi, hari ini juga kita akan ada beberapa aktiviti lain, sepakan penalti dan sebagainya. Ini juga boleh disertai oleh ramai orang. Okey, jadi last minute job pun boleh juga YB ya? Tak ada masalah. Okey. Dan selain daripada itu juga kan, kenapa bau kelainan berkenaan dengan pakaian tradisional yang digayakan ketika larian tersebut? Okey, untuk pakaian tradisional ni, apa yang kita cuba tonjolkan adalah untuk membawa satu perkara barulah. Walaupun dah ada sebelum ni, kita tengok kadang-kadang ada larian batik. So kita cuba mengetengahkan supaya lebih ramai lagi orang menghargai apa yang Malaysia ni ada. Kita terkenal dengan pelbagai bangsa, pelbagai etnik dan pelbagai jenis bahasa dan juga budaya. Jadi benda ni harus kita ketengahkan dengan konsep Malaysia Madani yang kita cuba bawa sekarang ni, bertepatan lah dengan apa yang dicuba disampaikan, dan kita cuba sambung konsep tersebut untuk ke arah rakyat lebih memahami untuk konsep tersebut. Larian Ria Madani sebahagian daripada tarikan yang juga dianjurkan oleh KBS bersama dengan setahun bersama Kerajaan Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil ini. YB, di kesempatan ini juga kita ingin mengetahui selepas lebih daripada setahun bersama Kerajaan Madani, apa yang telah sedang dan akan dilakukan oleh pihak KBS. Kita baru saja terbitkan baru-baru ni kan lebih 22 pencapaian yang kita boleh kongsikan bersama dengan rakyat Malaysia. Agenda utama ni masih lagi merayakan sukan. Kita nak pastikan accessibility terhadap sukan itu tersedia pada ramai orang, manakala pembangunan belia itu berlaku dengan proaktif. Jadi direruai
KBS dekat pameran setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani nanti boleh datang dan boleh tengok sendiri. Hari ini kita ada lebih kurang 3 ke 4 ruang yang kita siapkan untuk tampilkan pencapaian yang telah pun dibuat oleh KBS. Antaranya Reruai, dia pentas utama nanti pun kita akan ada perkongsian meet and greet bersama dengan atlet dan juga bersama dengan rakan muda. Kemudian kita ada juga trak rakan muda, ROI untuk pertumbuhan belia dan juga kita ada IKBN untuk tampilkan yang kita panggil sebagai antara lain terapi sukan dan juga beberapa program yang digerakkan oleh rakan-rakan di IKBN juga. So ini antara perkara-perkara yang kita nak orang tengok bukan hanya dari sekadar poster tapi datang ke sini dan experience sendiri. Betul. Kalau bosan sangat pun dekat booth KBS kita ada e-sport. So boleh main game. Wah. PS5. Ya, betul. PS5. Saya ingat simulator tu je. Okay. PS5 dah ada. Right. Alright. Okey. Tapi apa sekalipun pencapaian KBS tetap adalah dalam setahun ini kita mahu pastikan rakyat dapat yang terbaik dari segi sukan dan juga belia. Golongan belia kita beri penumpuan terhadap program-program seperti rakan muda dan kita bagi juga pendidikan dan bimbingan terhadap warganegaraan dan sebagainya menerusi beberapa program rakan demokrasi dan sebagainya. Dan di peringkat sukan tentu sekali seperti yang kita nampak sebelum ini ada akses percuma ke Stadium Bukit Jalil, ada potongan cukai yang lebih banyak untuk bukan sahaja pembelian barangan sukan tetapi juga kalau yang kita hantar anak ke kelas-kelas ataupun training dan sebagainya. So banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh lakukan tapi kita harap permulaan ini cukup baik untuk kita capai lebih besar di masa depannya. YB ala-ala menyentuh berkenaan tentang rakan muda, ya. Mungkin ia dipromosikan semula. Kita dengar rakan muda ini sudah berdekad lamanya dipromosikan menjadi satu bentuk program NGO kemasyarakatan dalam kalangan belia dan anak-anak muda. Jadi bagaimana untuk kita menjenamakan, mempromosikan dan juga menyemarakkan semula rakan muda ini? Rakan Muda ni program yang sebenarnya berterusan daripada 1994 sampai ke sekarang. Dia tak pernah berakhir, dia tak pernah ditutup, tak pernah cuma dia masuk kepada setiap fasanya dia berubah struktur dan juga berubah dari segi pelaksanaan. Jadi kita bagi nafas baru, maksudnya kita beri semula satu penekanan dan fokus kepada program Rakan Muda. Kita jadikan Rakan Muda sebagai flagship program bagi KBS kerana kita yakin Rakan Muda adalah platform yang cukup luas untuk anak-anak muda belia dekat luar sana, explore minat mereka, jadikan tempat tu sebagai tapak untuk mereka lakukan aktiviti yang diminati dan sebagainya. Jadi dekat Rakan Muda kali ini kita beri 10 gaya hidup baru yang mana kita libatkan contohnya perkara yang sebelum ni tak ada tapi sesuai dengan zaman sekarang, rakan demokrasi khusus untuk anak-anak muda yang hari ini diberi hak untuk mengundi. Kita juga wujudkan antara lainnya Rakan Lita. Rakan Lita adalah khusus satu program yang kita nak supaya di mana-mana sekalipun dalam negara ini sukan motorsport dalam kalangan anak muda itu dapat kita raikan. Jadi kita ada banyak perkara-perkara baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Rakan digital, rakan muzik, perkara-perkara yang mungkin dulu dirangkum dalam program lain sekarang kita kembangkan. Okey. Banyak ruang dan peluang untuk masih banyak ruang dan peluang. Tak ada satu pun aktiviti yang saya kira you minat sebagai apa-apa sekali. You minat baca buku ada, you minat muzik ada, you minat hiking ada, apa saja. Jadi platform tu bukan saja kita anjurkan tapi you boleh anjurkan sebagai rakan muda. Ya, saya nak cuba rakan muda litar. Wow. Okey, saya nak join. Saya nak join. Sedikit Tuan Hilmi untuk atur cara yang akan berlangsung hari ini dan juga esok di pihak KBS. Okey, untuk pada hari ini seperti Wabi cakap tadi, kita ada beberapa program kita dah laksanakan. Contohnya pagi tadi kita ada larian Ria Madani, masih lagi berlangsung sekarang ni, masih tengah berlari. Kemudian kita dah habis dah. Dah habis dah, mungkin dah sampai lepas tengah ni. Yang keduanya kita ada sepakan penalti pertandingan. Kita ada 50 pasukan di mana yang menariknya adalah hadiah kemenangan. Okey. Juaranya RM5,000. Wow. Juaranya RM5,000 dan kedua ketiga lah dapat hadiah. Dan juga kita ada ruai kita lah. Macam ibu jadi kalau bosan-bosan boleh main game. Kita ada PS5 kat sana boleh mencuba. Dan juga boleh tengok apa-apa program-program yang kita akan anjurkan pada tahun hadapan. Untuk pentas utama. Pentas utama pukul 11.40 pagi ni nanti dengan YB.
Wabi akan cerita lebih lanjut lah apa benda yang akan berlaku pada tahun depan di bawah KBS. Benda akan menarik. Pasti akan menarik minat beli untuk menyertainya. Wow, itu dia. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk hadirkan diri hari ini dan juga esok sementara masih ada peluang. Betul. Saya dah tahu dah mana nak cari Ismail kalau hilang. Saya nak main FIFA dekat PS kan. Ini ada FIFA dengan Tekken. Okey, kita jumpa di sana YB. Terima kasih YB Adamadin, terima kasih Tuan Hilmi kerana bersama kami. Terima kasih pihak KBS bersama dengan kami. Kita nak ke cerita pagi Sarawak kerana di Sarawak ada program lepak at library ku. Jom kita ke Sarawak. Ya, silakan.